Okey, hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Kepada yang baru sampai ke channel ni, selamat datang. Kepada yang belum sampai, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen. Dan korang jangan lupa tekan butang loceng kat bawah ni untuk korang dapat notification setiap kali aku update video baru. Korang jangan lupa komen dekat bawah untuk bagi cadangan apa yang video korang nak aku buat selepas ni. Okey, hari ni aku nak straight to the point je. Hari ni aku nak cerita pasal seorang insan istimewa yang dia merupakan orang yang dapat gaji paling tinggi dekat Asia ni, dan dia merupakan raja, king. Dia digelar king stuntman. So siapa lagi tak kenal kalau bukan Jackie Chan. Untuk korang yang nak tahu kisah hidup Jackie Chan ni macam mana dia bermula dan dia lahir tahun bila semua tu, so jom kita tengok video ni. Sebelum tu, video ni ada intro sebenarnya. So jom kita tengok intro ni. Macam best intro ni. Tengok tu, apa intro video ni. Jackie Chan ni atau nama sebenar dia ialah Chan Kong Sang. Dia ni lahir pada 7 April tahun 1954, ataupun dia ni lebih dikenali dengan nama pentas dia iaitu Jackie Chan lah. Dan adalah dia ni seorang artis seni bela diri, dan juga dia seorang pelakon, pengarah, penerbit filem, dan juga pelagak aksi ngeri. Dan juga dia ni seorang penyanyi sebenarnya dekat Hong Kong. Jackie Chan ni masa dia bayi kan, berat dia ialah 5.5 kg, iaitu 12 pound je pada kelahirannya. Jackie Chan mendakwa bahawa beliau ni menghabiskan 12 bulan dalam rahim mak dia. Bapak lamanya kan. Kalau kita biasa dengar iaitu orang lahir tak cukup bulan, yang tu biasa. Yang ni lahir lebih bulan, 12 bulan dalam rahim mak dia. Sama setahun mak dia mengandungkan dia. So ibu dia memberi dia nama samaran iaitu Pau Pau, yang bermakna peluru meriam. Sebab itulah Jackie Chan ni masa dia kecil dulu, aksi-aksi dia macam peluru meriam, iaitu aksi dia tidak reti duduk diam. Dia seorang yang sangat lincah. Telah berlakon lebih daripada 150 buah filem. Jackie Chan ni dia merupakan seorang bintang pop yang utama dekat Asia, dan telah menerbitkan lebih 100 judul lagu dalam 20 album dia. Siap ada album kau ada pada tahun 1984 lagi. Dan beliau ni juga boleh bertutur dalam banyak bahasa lah, iaitu termasuk dalam bahasa Inggeris, Kantonis, Mandarin, bahasa Jepun dan bahasa Melayu. Jackie Chan ni dia juga telah menyanyikan banyak daripada lagu dalam tema filem-filem yang dia berlakon sendiri. So dalam filem yang Jackie Chan ni berlakon, kebanyakan lagu tema dalam filem dia tu ialah dinyanyikan oleh dia sendiri. Dan dia juga adalah seorang dermawan lah. Pada tahun 2015, majalah Forbes dianggarkan dia ni kekayaan dia bernilai bersih menjadi kepada 350 juta US dollar. Kau gila tak gila, bapak kaya ni, orang kata bapak kaya lah. Itulah tahap-tahap kekayaan Jackie Chan ni. So Jackie Chan ni dia dilahirkan dekat puncak Victoria dekat Hong Kong, China. Kini sebahagian daripada Republik Rakyat China lah. Dan Jackie Chan adalah anak lelaki kepada Li Chan dan juga Charles Chan yang berhijrah ke Canberra, Australia. So ayah dia ni bekerja dekat Australia lah pada tahun 1960-an sebagai pelarian daripada perang saudara dekat China dulu. So bila dekat China ni ada perang saudara, ayah dia, family dia ni antara pelarian lah yang lari ke Australia dan bekerja dekat sana. So sebelum meninggalkan China, Li dan Charles ni, iaitu ayah dengan mak Jackie Chan ni, masing-masing bekerja sebagai pembantu rumah dan butler kepada duta besar Perancis lah di Hong Kong. So Jackie Chan ni menghabiskan tempoh masa dia dalam dekat kawasan kediaman duta tu. Dalam filem dia, Jackie Chan ni terkenal dengan gaya berlawanan, cara aksi-aksi akrobatik dia lah, iaitu yang boleh flip badan tu, boleh pusing badan, akrobatik tu nama dia kan. So dia ni menggunakan pengubah senjata dan lagak ngeri dalam setiap lakonan dia. Tapi dalam lakonan dia ada selitkan unsur-unsur komedi, unsur-unsur lawak, iaitu lakonan dia ni yang orang nampak berbeza daripada yang idola orang Cina sebelum ni lah, iaitu Bruce Lee. So masa Jackie Chan ni berlakon, dia diigawi lain macam bahasa aku ni, dia dihantui oleh Bruce Lee lah. Sebab bila kematian Bruce Lee, orang anggap yang Jackie Chan ni adalah pengganti Bruce Lee. So bila dia tak dapat lakonkan seperti mana Bruce Lee lakonkan, dan orang kecewa lah. Rupa-rupanya dia ni ada bakat dalam seni mempertahankan diri, iaitu gaya-gaya untuk stuntman lah. Dia lebih kepada stuntman, kalau Bruce Lee lebih kepada fighting. Dan
aksi-aksi dia lebih kepada komedi lah, berbeza dengan Bruce Lee yang lebih kepada aksi serius. Jackie Chan ni kan dia menyatakan bahawa beliau ni mempergunakan nama ini yang hampir serupa dengan nama opera Sumo Hong, saudara opera dia, supaya beliau ni tidak perlu membubuh nama sendiri pada filem-filem yang dia berlakon lah pada ketika itu. Jackie Chan ni kemudiannya dikenali sebagai Jackie. Pada satu nama yang diberikan oleh teman-teman dia semasa dia bekerja dekat Australia dulu, ketika beliau tinggal di sana pada tahun 1976 sampai 1977. Dia bekerja dekat Australia tu sebagai dekat tapak pembinaan bersama-sama dengan seorang buruh yang bernama Jack je, bukan Jackie. So teman-teman sekerja Jackie Chan ni memberi dia nama samaran lah, iaitu Little Jackie, Little Jack, yang kemudiannya disingkatkan menjadi Jackie. Sebagaimanapun beliau ni menukar nama Jackie tu kepada Jackie. Tadi Jackie tu JACKY, yang ni ditukar kepada JACKIE. Ejak ada yang lain tapi sebutannya sama je. So semasa buat filem dia guna nama Jackie itulah, nama Jackie Chan, pergaduhan semua. Dan dia ni, Jackie Chan ni, dia pernah membintangi filem, kalau korang perasan kan, dia ada berlakon dengan Bruce Lee juga. Masa tu dia berlakon, jadi berlakon tambahan lah, dan Bruce Lee tu berlakon utama. Dia antara orang-orang yang orang-orang ramai-ramai tu lah yang lawan dengan Bruce Lee. So masa tu dia cuma berlakon extra je. Dah lah berlakon extra, lepas tu kena belasah pula dengan Bruce Lee dalam lakonan dia tu. Semasa Jackie Chan berumur 8 tahun, Jackie Chan ni telah dihantar bersekolah di sekolah opera Peking selama 10 tahun. Dekat sana lah dia telah diajar mengenai seni bela diri Kung Fu. Masa ni lah dia mula belajar pasal Kung Fu, dia belajar macam buat aksi-aksi akrobatik dan juga nyanyian dan juga lakonan pada umur dia seawal 8 tahun lagi. Dekat sekolah tu bidang lakonan dia mula terbuka lah pada usia yang agak muda. Dia menjadi pelakon berbantu dalam filem berjudul Big and Little Wong Tin Bar pada tahun 1962. Umur 8 tahun lagi dah berlakon dah. So selanjutnya pada umur dia 10 tahun, Jackie Chan ni telah berlakon dalam The Story of Qin Zheng Lin. Yang tu pada tahun 1964 pula. 2 tahun kemudian dia dah berlakon dalam Come Dream With Me pada tahun 1966. So Jackie Chan ni pada awalnya dia banyak berlakon tambahan lah. Dan antaranya dia berlakon dengan Bruce Lee. Masa tu dia berlakon tambahan yang dia kena belasah dengan Bruce Lee tu. So selepas kematian Bruce Lee, barulah orang nampak yang Jackie Chan ni dia boleh menggantikan Bruce Lee, sebab dia ni ada gaya-gaya akrobatik yang boleh pusing-pusing badan tu kan. Lepas tu dia boleh berkungfu semua, dia ada koreografi, dia pandai dalam berlawan lah, koreografi hampir susah sebut. So dia ni pandai berlawan dan orang nampak bakat Jackie Chan masa tu. So pengarah pun ambil lah Jackie Chan ni berlakon. So masa tu pengarah nampak yang Jackie Chan ni boleh menggantikan Bruce Lee. So lepas dia Bruce Lee mati, ada pengarah dia buat satu cerita pada tahun 1980-an macam tu. So masa tahun tu dia nak gantikan Bruce Lee, dengan harapan supaya cerita tu boleh nampak yang dia ni boleh menggantikan Bruce Lee. Tapi sayangnya cerita tu tak laku sebab orang masa tu masih lagi dengan bayangan Bruce Lee kan. Orang masih ingat lakonan Bruce Lee dan orang tak nampak pun Jackie Chan ni. So dia tak berputus asa. Masa tu dia berlakon watak serius, sama macam Bruce Lee punya watak kan, dengan gaya-gaya lawan pun seakan-akan cari lawan Bruce Lee. So selepas dia filem tu gagal, dia pun berlakon lagi filem yang menjadikan dia seperti dia yang sekarang, iaitu dia berlakon filem yang nampakkan diri dia tersendiri, gaya dia yang tersendiri, iaitu berlakon aksi stunt-stunt yang bahaya yang masa tu pelakon lain tak pernah buat pun dekat China tu. So macam stunt-stunt panjat bangunan kan, terjun bangunan apa semua, berguling-guling macam gasing tu semua lah kan. Dan masa tu dia berlakon cerita tu dia masukkan unsur-unsur komedi dan ramai yang masyarakat suka dan masyarakat menerima lakonan itu. Dan sampai sekarang Jackie Chan kalau berlakon kungfu ke apa, mesti ada selitkan komedi lah dalam dia punya pertarungan lawan tu. So dengan stunt-stunt yang dia buat tu dan juga campur dengan unsur-unsur komedi, orang suka lah. Sebab masa tu memang rare lah kalau buat macam tu, sebab tak ada lagi orang yang buat macam tu, dia seorang je. Dan Jackie Chan ni kelebihan dia ialah dia melakonkan aksi-aksi ngeri tu tanpa bantuan sebarang apa-apa alat. Dia kalau nak terjun, dia terjun je. So dia dah banyak kali injured dah. Dia boleh macam dia ada terjun dekat pokok lah kan, terjun dekat bangunan lah, terjun dekat macam yang dekat atas kapal lah, dia ada terjun sampai kaki dia injured semua. So Jackie Chan ni dia melakonkan tanpa ada sebarang-barang alat bantuan. Apa sebarang-barang teruk yang aku sebut, sebarang alat bantuan. Contohnya seperti tilam kan, kalau korang tengok cerita Spider-Man sekali pun, Spider-Man yang dia boleh pusing-pusing badan tu, dia boleh buat gaya akrobatik tu. Tapi Tom Holland ni nama dia kan, Tom Holland pun dalam cerita Spider-Man tu dia ada bantuan tali. Kalau korang perasan kan, ada ikat tali sebagai takbir dia. Lepas tu barulah dia boleh buat aksi pusing-pusing badan macam tu. Tapi Jackie Chan ni dia buat tanpa bantuan tali, tanpa bantuan tilam. So kalau dia jatuh lah, kalau dia sakit-sakit lah, kalau patah lah.
kan. Memang dia ada terjemagunan daripada tingkat 5, daripada tingkat 6 sampai ke bawah. Memang aksi yang berani mati lah orang kata. So sebab tu juga Jackie Chan ni dia dah dapat banyak sangat pecah rekod dunia. Dia ni satu-satunya pelakon yang versatile, yang boleh buat semua benda kan. Dia boleh menyanyi, dia boleh berlakon, boleh mengarah, boleh jadi penerbit, dan dia juga boleh buat aksi-aksi stuntman tanpa bantuan apa-apa alat. So semua benda dia buat. Orang sampai tak tahu apa benda yang Jackie Chan tak boleh buat. Semua benda dia boleh buat, dan sebab itulah nama dia banyak kali masuk dalam Book of Record, dalam rekod-rekod yang berbeza lah. Macam ada rekod stuntman, ada rekod versatile semua, dan dia dah pecahkan sehingga 5 rekod dunia. So Jackie Chan merupakan satu-satunya pelakon Asia yang pertama mendapat gaji atau bayaran paling tinggi pada tahun 80-an ke 90-an, awal tahun 90-an. So masa tu bayaran dia dah paling tinggi dah dekat Asia Tenggara ni, Asia Tenggara pula, dekat Asia ni. So inilah yang dinamakan usaha tangga kejayaan. So Jackie Chan ni dia masih lagi berlakon sampai sekarang kan. Daripada tahun 1960 tu dia mula-mula berlakon masa umur 8 tahun, sampailah pada tahun 19 pula, sampailah pada tahun sekarang ni, tahun 2020. So walaupun umur dia nak masuk 70 tahun, dia still lagi buat gaya-gaya akrobatik tu, masih lagi boleh berlawan kungfu semua. So benda ni satu benda yang menakjubkan lah. Dan mana ada pelakon kungfu yang dah berlakon selama 40 tahun. Jackie Chan dah lebih 40 tahun dah dia berlakon. So sebab tu juga dia dah pecahkan rekod, iaitu pelakon yang paling lama, pelakon kungfu yang paling lama yang masih lagi berlakon sampai sekarang. So tahniah untuk Jackie Chan, dan ini adalah kisah hidup Jackie Chan. Okey, kejap. Sebelum korang sambung tengok video ni, aku ada benda nak beritahu, iaitu berita baik untuk orang yang minat melukis. Dan kalau korang nak join untuk dapatkan hadiah daripada smartwatch murah gila, korang boleh klik link dekat bawah ni. Aku dah letak link dekat bawah yang jual smartwatch ni. Dan smartwatch ni harga dia sangat-sangat murah, iaitu bawah RM100 je dia jual. Dan dia ada macam-macam function. Semua smartwatch yang dia jual ni boleh dapat notification. Kalau korang dapat notification daripada korang punya phone, dia boleh terus dapat kepada jam korang. So korang tak payah susah nak buka phone korang. Korang boleh tengok je notification yang korang dapat tu daripada phone korang. Untuk semua media sosial lah, WhatsApp, Instagram, Facebook dan semua media sosial. Dan smartwatch ni dia semua yang dijual tu adalah smartwatch yang waterproof. So macam ni lah, korang boleh dapat smartwatch yang macam ni, nampak ni. Aku boleh letak muka aku, so boleh check notification apa semua. Dia boleh sesuai untuk sukan dia, kalau korang nak sukan apa semua. So korang kalau nak tahu semua design ni, dia punya harga dia lain-lain lah. Dan korang boleh tengok dekat Instagram dia. Dekat Instagram dia dia ada gambar tau. So dekat gambar tu korang boleh tengok design ni ada gambar dia. So dekat gambar tu dia dah beritahu lah apa function-function dekat setiap jam tu. So korang boleh dapatkan dekat situ. Dan kalau korang nak dapatkan jam ni secara percuma, korang boleh join yang aku nak buat ni. Korang boleh join pertandingan melukis tu. Pertandingan melukis tu syarat-syarat dia semua korang kalau tak faham ke apa, korang boleh tengok dekat aku punya YouTube ni pun ada dekat community. So korang boleh tengok dekat community, ataupun kalau korang tak faham apa yang aku tulis dekat community tu, korang boleh terus DM aku dekat aku punya link kat bawah ni. Aku letak banyak link media sosial aku. So korang boleh tanya dekat semua media sosial aku tu, aku akan jawab. Dan untuk nombor 1, 2, 3 aku ada bagi 3 pemenang. 3 tu boleh dapat jam daripada smartwatch murah gila ni. So kalau korang nak dapat free, korang boleh join pertandingan tu. Dan kalau korang nak beli, korang boleh pergi dekat Instagram smartwatch murah gila tu. Dan Instagram dia punya link aku ada letak dekat bawah video ni. So jom kita sambung tengok video ni. Panjang pula aku cakap kan. So itulah dia sedikit kisah Jackie Chan yang aku kongsikan kepada korang. So kita boleh nampak setiap manusia, kalau korang perasan, setiap insan-insan yang popular dekat dunia ni, yang dikenali dunia, kebanyakannya adalah orang yang popular lambat, iaitu bila usia dia dah masuk umur 30-an baru dia popular. Contohnya macam aku pernah cerita sebelum ni pasal Shah Rukh Khan, pasal macam ni Jackie Chan, Lee Chong Wei, siapa lagi, macam Michael Jackson. Bila umur diorang dah masuk 30-an, 40-an, baru diorang popular, baru nampak diorang punya talent tu, baru orang pandang bakat diorang. So benda ni membuktikan kepada kita yang mana sebenarnya kita tak boleh putus asa awal.
kan. Contohnya macam aku dulu pun pernah berputus asa, aku cakap nak bersara daripada melukis ni semua. Dan benda tu tak sepatutnya ada dalam diri kita. Kita tak boleh rasa kita nak cepat rasa berputus asa, padahal umur kita baru masuk 20-an dah kita rasa nak putus asa bila kita dah cuba tak dapat kan. So kalau kita cuba kita tak dapat benda yang kita nak tu, kita kena teruskan, kena cuba lagi sampailah usia kita dah tua pun kita boleh lagi cuba. So bermakna dalam hidup ni tak ada istilah terlambat, sebab Nabi pun pernah bersabda, macam ustaz lah aku siap bagi sabda Nabi lagi. Nabi pun pernah bersabda, iaitu kalau dalam genggaman kita ni ada benih, tanam benih tu walaupun kita tahu besok tu akan ada hari kiamat. So walaupun esok tu hari kiamat, hari ni kita ada biji benih dalam tangan kita, tanam benih tu. Tak ada istilah terlambat dalam Islam. So sama juga dalam hidup kita pun kita boleh relatekan dengan Islam. Kalau yang tengok video ni bukan orang Islam sekalipun, kita jangan cepat putus asa, kita jangan rasa kita ni dah terlambat untuk buat sesuatu. So kalau nak buat sesuatu, kita boleh ambil iktibar dari cerita Jackie Chan ni, kita teruskan usaha, buat banyak kali. Gagal pun dia terus buat, dia tak berputus asa, walaupun sekali pun dia tak putus asa, dia terus cuba, buat lagi. Dan kalau gagal tak bermakna kita akan terus gagal selamanya. One day kita akan dapat juga kejayaan tu, cuma cepat atau lambat je. So terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Itulah apa yang aku nak sampaikan dalam video ni. Terima kasih kerana tengok video ni, dan terima kasih kerana subscribe. Terima kasih yang dah like, dah share semua video ni. So untuk korang yang nak beli apa-apa cadangan, boleh komen dekat bawah ni kalau ada apa-apa cadangan yang aku kena buat untuk video yang akan datang. So terima kasih kerana tengok video ni. Assalamualaikum. Kita jumpa ke video yang akan datang. Bye bye. Amboi, aku cakap bye bye macam tu je, takkanlah bye takkan macam tu. So bye bye macam tu je dah lah. So korang nak apa sebenarnya? Bye dah lah. Hai, Assalamualaikum, nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Okay, hai, Assalamualaikum, nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Kepada yang baru sampai ke channel ni, selamat datang. Dan kepada korang, hai, banyak kali nak buat ni, banyak kali. Hai, Assalamualaikum, nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Kepada yang baru sampai ke channel ni, selamat datang. Dan kepada korang yang dah lama sampai, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa banyak kali jangan lupa ni, susah. Okay, hai, Assalamualaikum, nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Kepada yang baru sampai ke channel ni, selamat datang. Kepada yang dah lama sampai, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa apa lagi,